Kek TV, KPM. Asbab kemalangan dalam slot menengah atas untuk mata pelajaran Bahasa Melayu. Kita nak teruskan penerokaan kita, tetapi sebelum itu ada video yang telah pun kita sediakan untuk anda semua. Jom kita saksikan. 5 dilaporkan maut dalam kemalangan di 2 lokasi berbeza. Di Georgetown, Pulau Pinang, 4 terkorban manakala 3 lagi cedera parah selepas motosikal yang dinaiki bertembung dengan sebuah kereta. Kemalangan didakwa berlaku ketika penunggang motosikal secara berkumpulan termasuk samseng jalanan sedang berlumba secara haram. Kejadian dipercayai berlaku jam 4.40 pagi di lebuh raya Tun Dr. Lim Chong Yu menghala ke Georgetown dari Bayan Lepas. 4 orang disahkan maut iaitu 3 mangsa maut di lokasi kejadian manakala seorang meninggal dunia di Hospital Pulau Pinang. Mangsa yang maut berusia antara 17 hingga 25 tahun manakala mangsa yang mengalami kecederaan berusia antara 19 hingga 34 tahun. Kesemua mangsa yang terlibat nahas berasal dari negeri Pulau Pinang dan Kedah. Beberapa video yang tular di media sosial menunjukkan samseng jalanan berkumpul dan berlumba secara berbahaya sebelum kemalangan itu berlaku. Beberapa individu juga telah berkumpul selepas insiden berkenaan dan menghalang pemberita membuat liputan berita dan merakam gambar. Okey, baik. Itulah tadi sedikit coretan berita yang telah berlaku di negara kita baru-baru ini. Baik, cikgu. Okey, jadi sebenarnya ada cerita di sebalik kemalangan tu, iaitu ceritanya ialah asbab kemalangan tersebut. Asbab kemalangan. Cikgu, saya ada satu soalan, cikgu. Maafkan saya mencelah. Tak apa. Ada kawan saya pernah sebutlah, dia tertanya-tanya perbezaan di antara asbab dan juga sebab, cikgu. Asbab dengan sebab. Saya kan nak tanya tentang kemalangan tadi. Tak apa. Ini sebab selalu dengan sebab kan. Okey, betul. Sesuai dengan kita punya saja mata hari ni lah, itu bahasa Melayu kan. Baik. Asbab dengan sebab. Okey, sebab itu sama maksud dengan asbab. Tapi asbab ni merupakan jamak. Maksud asbab ni ialah sebab-sebab. Dalam bahasa Melayu ini kita ada kemahiran berbahasa. Baik. Jadi kita nak bagi sedap dia dengar bunyinya, jadi kita panggillah asbab. Iaitu yang telah dijamakkan. Baik. Jadi maksudnya banyaklah. Banyaklah sebab kemalangan. Jadi hari ini kita akan lihat beberapa peristiwa kemalangan dan apa punca kemalangan itu. Apa asbab kemalangan tersebut. Jadi sebelum saya nak teruskan mencari punca kemalangan itu, saya nak tanya pendapatlah murid-murid saya pada hari ini. Mereka pernah tak lihat video yang telah dipaparkan tadi? Ada tak sesiapa yang pernah tengok video tadi? Saya cikgu. Venus je. Kamu dah pernah tengok cerita tu? Video tu? Pernah ya. Kalau tak silap saya, video ni pernah viral cikgu dekat media sosial. Sedang sejuk saya tengok video tadi cikgu. Okey. Betul. Ya, betul. Video ini memang pernah diviralkan lah di media sosial. Okey, baik. Jadi sekarang ini tadi merupakan antara beberapa punca. Video tadi ada punca dia, tapi punca ni sebenarnya masih lagi dalam siasatan pihak berkuasa. Baik. Okey. Jadi untuk yang pertama hari ini, untuk segmen yang kedua ni, iaitu pembacaan teknik kuat. Jadi pada hari ini kita akan paparkan teks ni. Paparkan teks ini. Teks ini mengandungi beberapa kisah mengenai kemalangan. Kemudian mereka kena aplikasikan teknik kuek ini dalam petikan ini. Okey, baik. Jadi untuk yang pertama, teknik kuek ini. Q yang pertama tu apa? Siapa yang boleh bagi tahu Q yang pertama tu apa? Baik, siapa yang nak jawab? Saya. Nuraini, silakan. Q yang pertama tu dia bermaksud tanda soal. Jadi kita kena letak tanda soal dekat teks. Tepi teks ke. Okey, bagus ni. Kita tengok betul tak betul? Q betul lah tu. Kita tak tahu idea yang kabur. Jadi kita letak tanda soal. Kalau tengok dekat slide ni ada di hujung tu ada diletakkan tanda soal kat situ. Jadi apa yang dia tak tahu? Mungkin pemandu kenderaan besar akan cenderung membelok ke kiri. Mereka tak dapat bayangkan bagaimana kenderaan besar ini boleh membelok ke kiri. Padahal memang umum dah mengetahui jalan raya di belah kiri adalah kenderaan yang besar, kenderaan berat. Okey, baik. Untuk siapa yang nak bagi tahu you tu apa? Siapa yang nak jawab? Silakan. Okey, Venus. Venus. Venus.
Untuk review, kita kena gariskan takrif yang berkenaan tajuk tersebut, cikgu. Okey, bagus. Okey, iaitu takrif. Kita kena gariskan. Dalam petikan ini, inilah contoh gariskan. Baik. Iaitu yang saya telah gariskan di sebelah sana dan juga di sebelah sini. Okey, iaitu memotong di sebelah kiri ialah perbuatan yang bahaya. Di sebelah kanan tu simpang jalan juga bukanlah lokasi terbaik. Nampak dekat ayat tu ada perkataan ialah. Biasa lepas perkataan ialah itu, itulah yang menerangkan maksud takrifan dia. Itu yang dikatakan sebagai you tu. Kita gariskan takrif. Okey, kita pergi kepada A. Yang ketiga, A, siapa nak cuba A tu apa? Saya suka macam ni supaya murid-murid kita sentiasa ingat Q tu apa, U tu apa, A tu apa. Jadi mereka ni kalau berulang-ulang mereka akan ingat insya-Allah. Okey, baik. A siapa? Siapa nak jawab? Silakan. Saya cikgu. Kis. Okey. Balkis. Kalau tak silap, ini yang tanda bintang atau asterisk tu. Yang boleh membawa kita akan letak bintang tu dekat perkara yang terbaik, cikgu. Okey, betul kita akan letakkan tanda bintang. Betul itu? Betul. Tapi perkara penting yang menarik. Baik. Asterisk. Okey, dekat sini ialah dia tanda asterisk dekat mana? Saya tak nampak. Okey, kat Bawah situ. tu juga. Saya pernah melihat sebuah motosikal merempuh sebuah jentolak di persimpangan jalan kerana perbuatan ini. Rasanya dia kata ini perkara menarik disebabkan motosikal yang merempuh jentolak. Biasanya orang yang besar jentolak yang tu kan yang merempuh motosikal. Jadi ayat ni seolah-olah memberi jenaka kepada kita. Jadi dikira sebagai menarik, dia pun letaklah asterisk kat situ. Penting. Lepas ni kalau orang tanya, apa perkara menarik yang kau baca tu? Ni tengok asterisk kat mana? Ni perkara menarik dia. Terus kita labelkan. Okey, kemudian teknik C ialah teknik fakta. Fakta ialah kita perlu bulatkan. Fakta dia ialah anda perlu berhati-hati sewaktu menunggang jalan motosikal di jalan raya. Okey, yang terakhir K. Siapa nak cuba yang terakhir K ni? Silakan. Siapa yang nak cuba jawab? Ada tak yang nak cuba jawab K ni? Silakan. Jeng. Saya, cikgu. Okey, Harish. K. Silakan Harish. K tu kata kunci, cikgu. Okey, K tu kata kunci. Kita tengok. Tahniah Haris. Sesuailah dengan gelaran pelajar cemerlang dia kan. Okey, kata kunci. Jadi kata kunci kat sini saya tuliskan K di atas sana iaitu perkataan berbahaya. Okey, perkataan berbahaya. Jadi inilah cara kita guna teknik kuat dalam pembacaan teks yang kita dapat. Sama ada dalam peperiksaan, sama ada membaca buku, artikel dan sebagainya lah. Baik, cikgu, saya ada soalan cikgu. Untuk yang tadi cikgu, kalau kita tengok cikgu menggunakan teknik quick tadi, question mark, underline, asterisk, circle dan keyword ni cikgu. Kalau tidak ada salah satu, boleh ke cikgu? Contoh macam tak ada Q. Tak ada Q. Okey, terima kasih Azhar. Soalan yang menarik. Sebenarnya kalau tak ada satu pun tak apalah. Sebab kalau petikan ini kecil, memang tak semua Q, U, A, C, K ni ada. Okey, jadi ada yang tak ada. Tapi kebiasaannya kalau artikel yang panjang memang perlu ada C, U, A, C, K. Baik. Kelima-lima ni mesti ada. Mesti ada. Baik. Terima kasih cikgu. Baik. Okey, jadi ini tujuan kita membuat teknik bacaan kuat dan juga asid ni. Okey, jadi berdasarkan pencarian Q, U atau apa tadi, kita dapat rumuskan apa yang kita baca. Yang pertama ialah memotong di sebelah kiri adalah apa dia dan simpang jalan berbahaya. Kita uji murid kita sama ada mereka boleh tak aplikasi kuat tadi dengan rumusan ini. Okey, siapa nak cuba untuk kotak yang pertama ni? Silakan. Saya, cikgu. Okey, Haris. Siapa dia, Haris? Silakan Haris. Haris serius begini. Okey. Memotong di sebelah kiri adalah berbahaya dan simpang jalan berbahaya untuk memotong. Okey. Baik, mereka tak tahu jawapan ni. Okey, kita tengok betul tak betul. Okey, berbahaya betul. Tahniah Haris. Okey, dan simpang jalan berbahaya untuk memotong. Tahniah Haris, dua-dua betul. Betul. Cikgu, ada markah ke cikgu kalau jawab soalan yang tak disediakan ni? Mereka tak ada markah tapi mereka dapat kereta ini. Oh, dapat kereta cikgu. Dapat kereta. Jadi di belah sini cikgu Ya, betul. Saya minta izin cikgu. Okey, boleh. Kita bagi dia satu kereta hari ini. Satu kereta untuk Haris. Satu kereta untuk Haris. Siapa yang rajin menjawab dengan betul, dapatlah kereta hari ini. Bukan senang saya nak belanja kereta ni. Baik. Baik cikgu, kita teruskan cikgu. Okey, baik. Rumusan yang kedua. Apa dapatan daripada pembacaan teks itu tadi? Okey, kita perlu apa sewaktu menunggang motosikal? Siapa yang boleh bagi jawapan ni? Saya, cikgu. Okey, Venus. Siapa dia Venus? Silakan.
kita perlu angkat motor sewaktu menunggang motosikal cikgu. Kita perlu angkat motor Venus. Venus kamu buat lawak gini. Venus betul-betul Venus. Saja Jawapan dia, apa cikgu. je Venus? Okey, baiklah. Jawapan yang betul ialah kita perlu berhati-hati sewaktu menunggang motosikal. Wah, terkejut saya. Terkelu sekejap. Dia ni kalau marah dekat kelas ketua kelas kan memang marah betul-betul. Kalau buat lawak memang ketua kelas pun ketawa ni. Kan saja dia buat lawak hari ni. Okey, kita perlu berhati-hati, betul lah jawapannya. Jadi Venus pun dapat satu kereta hari Wah, ni. ini dah dapat seri dah ni. Dapat sama-sama kereta ni. Sama-sama kereta dia ni. Baik, cikgu. Kita teruskan, cikgu. Okey, baik kita teruskan. Okey, yang terakhir. Siapa nak jawab yang terakhir ni? Kecuaian boleh mendatangkan Silakan. Inilah cikgu. okey, Aini. Oh, siang Aini senyap Silakan. tadi kan. Kecuaian boleh mendatangkan bahaya. Kecuaian boleh mendatangkan bahaya. Bahaya tadi dia dapat daripada perkataan K, kata kunci tadi. Ya. Jadi betul ke, cikgu? Jadi betul. Kecuaian Itu boleh dia. mendatangkan bahaya. Okey, tahniah Noraini. Noraini pun dapat satu kereta hari Dapat ini. satu kereta juga. Tak apa, lepas ni Itu kita dia. bagi peluang Balkis. Balkis tolong kejar kereta ini Okey, baik. Kita pergi kepada teknik bacaan yang seterusnya iaitu teknik bacaan acid ni. Acid ni ialah saya terus labelkanlah. A itu bersetuju. Jadi kita terus kepada bersetuju di sana. Ya. Labelkan A dekat sana. Iaitu kita bersetuju. Terdapat pengguna yang tidak memastikan keadaan lampu-lampu motosikal mereka dalam keadaan baik. Kita bersetuju dengan kenyataannya itu. Okey, kemudian C, mengelirukan. Saya labelkan C di sana. Walaupun susunan dia ACID, dia boleh A di depan, C di hujung, boleh juga. C dekat sini iaitu mengelirukan, sikap halai balai. Mungkin murid ini dia tak tahu halai balai itu maksud dia apa. Kemudian I ialah perkara yang menarik. Jadi dekat sini murid ni melabelkan setajam helang. Ya, memang perkara menarik, setajam helang. Mungkin menarik dari segi istilah peribahasa tu. Yang terakhir ialah D, tidak bersetuju. Iaitu keadaan lampu yang tidak baik berfungsi dengan baiknya membahayakan nyawa anda ketika menunggang motosikal, terutamanya pada waktu malam yang gelap. Keadaan lampu yang tidak baik. Mungkinlah murid ini tidak bersetuju dengan kenyataan ini. Sebab apa? Keadaan lampu merupakan faktor yang kecil saja. Mungkin dalam keadaan jalan yang berlubang, mungkin dalam keadaan motor terlaju, mungkin juga akan menghadapi kemalangan jalan raya ni. Baik. Jadi rumusan daripada teknik pembacaan acid ini iaitu kita boleh kaitkan, nampak. Yang pertama dia ambil perkataan yang perkara yang menarik, perkara yang menarik iaitu penglihatan setajam helang. Tidak semua orang ada yang penglihatan setajam helang ni. Jadi dia boleh fokus dengan cepat. Waktu malam, waktu terang, semua dia dapat. Yang terakhir ialah pastikan lampu kenderaan dalam keadaan yang baik. Baik. Jadi lepas mereka dah aplikasikan teknik kuat dengan acid tadi, kita bagi mereka cuba sendiri untuk bulatkan. Mereka boleh gunakan teknik kuat ataupun teknik acid terpulang. Jadi saya rasa siapa nak gunakan teknik kuat? Venus dengan Haris boleh tak gunakan teknik kuat? Boleh, okey. Jadi dua jari dia angkat. Noraini dengan Balkis gunakan teknik acid. Boleh okey, jadi kita boleh saya dah bekalkan mereka dengan teks ini. Jadi mereka boleh buat. Mereka perlu bulatkan, gariskan yang mana, letak A kat mana, okey. Saya rasa mereka dah baca dah ni. Baik. Jadi saya bagi masa 5 saat ajalah. Boleh 5 saat? Boleh untuk menjawab. Boleh. Sebab teks dia ringkas. Baik. Jadi tak ada masalah. Okey. Siapa yang nak jawab dulu ke, cikgu? Okey, boleh. Dah siap semua dah? Siap dah? Okey, cuba tunjuk sikit, Tengok jap. Dah siap dah? Oh, tak berjalan. Nampak mereka okey, alhamdulillah mereka dah boleh aplikasikan teknik ni. Kuat dengan acid ni. Okey, baik. Itu dia. Jadi untuk teknik kuat kan, siapa yang nak cuba jawab teknik kuat ni? Haris dulu ke Venus dulu ni? Saya, cikgu. Okey, ya, Haris. Silakan. Saya tak jumpa Q, cikgu, tapi saya jumpa U. Okey, baik. Boleh tak jumpa Q, boleh. Okey, mungkin petikan ni mudah saja. Baik. Tak ada perkara yang Haris ni tak tahu dalam petikan ni. Semuanya Haris kuasai. Baik. Okey, Q tak ada, A ada. U ada. Ada, cikgu. Okey, apa dia U tu? Jadi U takrifnya ialah gariskan. Oleh sebab itu, tukar tayar dengan segeranya apabila bunganya sudah aus
atau telah 3 tahun digunakan. Okey, yang ni Okey. yang takrif okey, dia okey, saya nak try conteng kat sini. Baik. Okey, dekat sini okey, dekat sini dia punya garis underline kan kat sini. Okey? Okey. Betul Haris Betul Betul cikgu? okey. Kemudian A yang mana? Untuk A plus, saya tandakan bintang kecil pada perkataan tabung khas sebab bagus untuk kita menabung untuk mendapatkan sesuatu. Okey, Baik. tabung khas. Saya tabung khas dekat sini, dia letak asterisk kat sini. Okey, sebab perkara menarik sebab Haris anggap perkara menarik sebab dia menyediakan tabung khas. Baik. Itu yang menarik itu. Okey, jadi rasa cukup dekat Haris. Kita pergi pada Venus pula. Venus boleh tak? Baik. Teruskan dengan yang seterusnya, C dengan K boleh? Boleh cikgu? Okey, C dia apa? Okey, untuk C iaitu membulatkan. Saya bulatkan fakta mengenai tukar tayar dengan segeranya apabila sudah haus. Tukar tayar dengan segeranya apabila diambil bunganya. balik Okey, ambil yang balik. U tadi, cikgu, ya, boleh juga. Sebab takrifan ni kan. Baik. Dengan Fakta ni penting cikgu untuk memiliki motosikal mengetahuinya. Macam mana? Fakta ni penting untuk pemilik motosikal mengetahuinya. Penting. fakta ni Okey, penting. penting. Okey, baik. Fakta dia penting. Okey, baik. Kemudian K? Yang terakhir? Dan K ialah kata kunci. Untuk teks ni ialah pilihlah tayar yang baik dengan harga yang berpatutan. Okey. Macam okey. nasihat lah ni K kat sini. Okey. Jadi teknik Quack, alhamdulillah mereka dah kuasai. Ya. Okey, untuk teknik exit pula. Boleh tak Balkis tunjukkan Balkis dan Rani tunjukkan teks tu. Tengok. Okey, Itu tengok. dia. Nampakkan sikit-sikit kan? Okey, nampak dia dah buat dah A kat Dah situ. ada label dah. Ada. Okey, boleh tak Nurani baca A tu apa? A yang mana? Untuk yang A, Okey. saya bersetuju dengan Bersetuju pernyataan dengan kenyataan? pilih tayar yang baik dan sesuai untuk kegunaan anda. Okey, baik. Jadi Okey. dekat sini dia buat A kat sini. Okey, C Baik. pula Dia Nuraini? Setuju. C saya tak tanda sebab semua pernyataan dia saya faham. Okey, sama dengan Haris okey. tadi. Sebab semua pernyataan ni mereka dah faham, tak ada yang kabur-kabur lagi dah. Baik. Okey, jadi saya minta Balkis lah Boleh Balkis? Ya. Boleh cikgu. Okey, kamu yang mana? Okey, untuk saya letak pada menyediakan tabung khas untuk melakukan penukaran. Perkara ni menarik seperti yang Haris katakan. Ya. okey. Menabung untuk mengumpulkan tayar tu. Baik. Untuk membeli tayar yang berpatutan lah. Okey, yang terakhir D letak setuju. Untuk D pula, saya letak pada tak perlu tayar mahal. Sebab cikgu, Okey. saya biasanya akan beli yang mahal untuk yang berkualiti. Bukan yang berlumba saja perlu yang berkualiti kan cikgu? Okey. Marah betul Balkis. Tayar yang mahal. Betul. Kadang-kadang ada orang kata alah beli menang memakai. Okey. Kan? Itu okey. dia. Jadi Itu semua dia. dapat menjawab, cikgu. Semua dapat menjawab Quack dan juga acid ini. Baik, jadi bagaimanakah markahnya? Adakah semua memiliki kereta baru, cikgu? Mereka memiliki kereta baru hari ini. Semua sekali dapat kereta baru hari ini. Semua dapat kereta baru? Semua dapat kereta baru hari ini. Okey. Itu dia. Kita bagi dulu kat Balkis. Okey. Tapi ini dengan tayar yang berkualiti lah macam Balkis cakap tadi. Okey, tayar yang mahal yang berkualiti. Ini memang tayar yang mahal Balkis. Jangan buang pula tau. Okey. Okey, itu dia. Tadi Balkis satu lah cikgu kan? Balkis satu tadi. Pandai je saya kan. Okey. okey, Baik. Itu dia cikgu. Kita dah faham berkenaan dengan Dah faham, bagaimana mengaplikasikan teknik Quack dan juga acid. Kalau cikgu kata tadi, tidak semestinya kesemua sekali akan ada dalam satu petikan. Bergantung. Ada yang ada penuh, ada yang ada sikit-sikit juga. Okey. Okey, dan kita nak berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini dalam slot menengah atas Didik TV KPM.